Ketika para tentera At-Tafan datang untuk menyerang Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merancang untuk melumpuhkan kekuatan mereka terlebih dahulu agar mereka tidak melaksanakan penyerangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah bersama 450 orang tentera pada 12 Rabiul Awal. Baginda telah mengutus Sayyidina Uthman bin Affan untuk menggantikannya dalam urusan Madinah. Diriwayatkan ketika peperangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu letih. Baginda duduk berehat di bawah sepohon pokok tanpa sebilah senjata pun. Pada ketika itu, salah seorang tentera musuh yang sangat ditakuti, tiba-tiba muncul di hadapannya, berdiri sambil menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu adalah Dutsul bin Al-Harits Al-Attafi, seorang panglima perang dari Bani Salabah. Ketika Dutsul berdiri di hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Muhammad, siapakah di waktu ini yang dapat menyelamatkanmu dari pedangku?" Tanpa rasa takut dan gentar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memandang Dutsul dan menjawab pertanyaan Dutsul dengan suara yang lemah lembut. "Sebagai manusia, aku sudah tidak punya daya, tiada lagi yang akan melindungi diriku kecuali Allah." Mendengarkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Dutsul menggigil dan gemetar. Dutsul berfikir, bagaimanakah kekuatan Allah yang disebut-sebut Muhammad itu sehingga beliau yakin bahawa Allah pasti akan melindunginya. Kebimbangannya kian bertambah ketika menyaksikan beliau tetap tabah. Hingga akhirnya pedang Dutsul pun terlepas dari genggamannya dan jatuh di hadapan beliau. Pada ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil pedang itu, lalu menghunuskannya kepada Dutsul, sambil berkata, "Wahai Dutsul, sekarang siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedangku?" Dengan bibir bergetar Dutsul menjawab, "Hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Sungguh, hanya engkau belaka." Ketika mendengar jawapan Dutsul itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama sekali tidak menyimpan kebencian dan dendam, menyerahkan pedang itu kembali pada Dutsul sebagai pemiliknya, dan akhirnya Dutsul pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya akhlak Rasulullah. Semoga bermanfaat.